Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Minta maaf, tak saat live tak saat ni ada sedikit permasalahan yang perlu diperbaiki, insyaAllah. Okey, baik, tolong bagi betul tak pasal letak kat sini. Okey, baik. Saya Muhammad Sobki bin Abdul Hamid selaku founder kepada Jus Haramain, penawar sangap, ketum, koroi dan dadah. Okey, baik. Kepakaran kami membantu golongan yang ingin berhenti ketum, koroi dan dadah. Untuk matlamat anda lebih sihat dan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Petang ni saya nak bincang sedikit lah tentang ketum ni ubat atau sebaliknya. Kita tanda tanya, ketum ubat atau di sebaliknya, insyaAllah. Okey, boleh tolong kongsi rakan-rakan, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, insyaAllah sekiranya ada bermanfaat, tolong share dan tolong kongsi. Okey, baik. Tajuk kita di hari ni simple saja, nak sembang santai, nak bincang-bincang sembang santai. Ketum ni ubat atau sebaliknya? Okey, baik. Kalau tanya pendapat umum ataupun kita kata majoriti lah, sebenarnya ketum ni adalah ubat. Ketum memang ubat. Itu kata dia sebenarnya. Sebab apa? Dia daripada tumbuhan, akar kayu, daun-daun kayu. Dia tergolong dalam herba, rawatan tradisional. Okey, ketum ni dia termasuk dalam rawatan tradisional. Setuju? Memang kena setuju. Sebab apa? Benda tu memang betul. Sebab apa? Diamalkan ketum ni sejak sekian lama. Bukan generasi kita, malah generasi tok dan nenek kita. Dia agak panjang dan banyak dah orang yang rawat daun ketum ni dengan seperti darah nak bagi pekat, sekiranya darah cair, kemudian nak tambah tenaga. Nak tambah tenaga ni daripada segi zahir dan segi batin. Ketum boleh dikatakan membantu serba sedikit tentang tenaga. Yang ketiga nak menghapuskan kadar gula. Jadi sekiranya kita ada diabetes dan sebagainya, jadi daun ketum ni memang bagus untuk nak mengurangkan kadar gula yang tinggi. Itu dia punya fungsi dia. Yang keempat ni dia memulihkan urat saraf di bahagian badan kita, di mana yang kita lenguh, kita kebas, kita sakit badan setelah setiap hari kita bekerja. Jadi orang tua dulu dia pergi bendang, dia naik bukit dan sebagainya, kerja-kerja yang kasar. Jadi malam ni jadikan herba ketum ni selai 3 lai daun, 5 lai daun, 7 lai daun ataupun 9 lai daun untuk jadikan penawar. Bila jadi penawar tu dia akan minum untuk bagi saksi kita punya badan, untuk siang esok, pagi besok nak bangkit awal dan nak mulakan pekerjaan yang berat. Itu fungsi ketum yang orang tua dulu duk minum. Jadi hayal ke tak? Jawapan dia, ketum ni tak hayal. Dia tak penin. Kalau banyak penin lah. Kalau sikit-sikit tak penin. Dia cuma membantu. Okey, boleh share, boleh komen. Apa pendapat anda di luar sana? Okey, baik. Disebabkan kita tersalah pilih, kita tersalah cara, kita tidak ada panduan. Minum ketum boleh, tapi kita tidak ada panduan, kita tidak ada ilmu, kita tak tahu kita ni sebab apa nak minum ni, sebab apa. Kalau saja bermasalah di belakang hari. Kalau nak buat rawatan,
mestilah menggunakan kaedah cara 3 lay daun, 9 lay daun, 7 lay daun. Ataupun buatlah macam dengan ayam teh tu. Sekiranya nak kurangkan kadar gula, jadi ada permasalahan urat saraf dan sebagainya, insya-Allah boleh mencuba. Tetapi yang kita nak bincang di hari ini, ketum ubat atau sebaliknya, di sebalik itu. Kita nak cerita di sebalik itu. Di sebalik ni memang ramai yang tak faham dan ramai yang faham tapi buat-buat tak faham. Okey. Yang buat-buat tak faham tu macam mana? Dia salah daripada segi cara penggunaan. Salah daripada segi penggunaan. Benda apa pun semua betul, tapi bila cara penggunaan tak betul, kita tak ada basic, kita tak ada ilmu untuk macam mana nak buat rawatan tradisional ni melalui akak-akak kayu ataupun daun jenis-jenis bunga. Jadi benda tu bermasalah balik atas diri kita. Kita tak mau bincang tentang kita kata benda tu ubat ke tak ubat ke. Memang ya, memang bagus, minum bagus. Tetapi ada tetapi dia dan ada di sebalik dia. Di sebalik dia, kita minum tidak mengikut aturan, kita minum tidak ada sukatan, main hentam saja. Kemudian kita minum ketum sekadar nak seronok, nak melayan kepala. Dan ada setengah golongan tambah itu, tambah ini, tambah itu, tambah ini, maka jadilah dia seperti racun. Bila penawar ni dia lawan dia racun. Jadi kita dah tengok bagaimana fenomena di hari ini terlampau banyak, terlampau tinggi dia punya kadar tu. Indeks ketum ni semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Bukan di kalangan orang tua-tua yang nak buat penyakit, yang nak buat perubatan. Malah ketum ni diguna pakai daripada umur belasan tahun, dan sekolah menengah pun dah mula yang dah minum ketum. Persoalan dia, ada ke 5 ke 6 sebab yang kita bagi tahu tadi yang ada hubung kait dalam tubuh badan kita. Sekiranya kalau ada, teruskan, jadikan amalan. Tapi mesti benda tu kena hadkan. Dia tak boleh main ikut suka. Takut bila satu hari kita dah lekat dia, susah untuk kita nak buangkan dia. Susah untuk nak buang. Jadi insya-Allah kita nak kongsilah sabar sedikit pada petang ni. Tolong share, tolong komen, tolong share sebanyak yang mungkin. Ada orang kata ketum ni ubat, kita kata ya, ketum ni memang ubat. Ketum ni penawar, ya, kita kata ketum ni memang penawar. Tapi yang tak sakit, yang kita kata masih mencuburi, yang nak cuba tak ada sakit apa, tak ada permasalahan dalaman apa, ini kita takut dia akan lekat ataupun dia akan sangkut ketagihan ketum, koroi dan dadah. Bila kita minum ketum tidak sakit apa semua bala, tiba-tiba kita sangkut ketum, koroi, air ke jenis-jenis dadah, maka benda tu dia akan sakit semula atas tubuh badan kita. Dia macam tu kaedah. Kita guna ubat untuk rawat sakit. Bila kita tak sakit, ubat tu dia akan jadi penyakit pula. Sebab bila dia masuk, dia tak ada satu penyakit untuk dia serang. Untuk dia serang di bahagian mana-mana lah. Tak ada infek apa. Jadi dia masuk. Sekiranya kita ada penyakit, benda tu masuk, dia akan bertembung, dia akan bagi satu kesan, satu kita kata kesedaran bahawasanya lega ke, kurang ke, ringan badan ke ataupun sebagainya. Tapi bila kita tak sakit sedemikian, kita minum ketum tanpa ada alasan, maka ketum tu akan membawa penyakit pula selepas daripada tu. Setuju ke tak setuju ni? Setuju ataupun tak setuju, pengalaman kami hampir 4 tahun lebih, di mana kami mendapati banyak kategori orang yang minum ketum, koroi dan dadah ni, dia mengakibatkan sukar untuk tidur malam, makan yang berkurangan,
letih dan lesu, kurang bertenaga. Malah yang batin pun tak berapa kemah. Nak buat kerja tak boleh kalau tidak ada bantuan ketum korek dan dadah. 5 sebab. Yang keenam, kaki mula ketat ataupun sakit urat di bahagian kelingking. Yang ketujuh, bila tak ada, dia akan baran. Yang ke-8, bila tak ada, dia mula cuba dapatkan walau bagaimanapun. Makna kata termasuklah orang yang minum ketum ni dalam keadaan ketagihan. Dia punya forok dia punya status dia. Jadi insya-Allah yang mana yang terlajak, yang mana nak kembali, yang mana nak mula patah balik, yang mana dah mula sedap bahawasanya ketum adalah satu bahan yang boleh bagi dia ketagih, bagi dia tak boleh lena dan sebagainya. Depa ni kena cepat-cepat buat perubatan. Kena cepat-cepat. Kalau tak macam tu sahaja. Malah lebih teruk insya-Allah. Yang kita dapat tahu macam itulah. Jadi mana-mana kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang dah mula 3 ke 4 step ni yang saya bagi tahu, depa ni kena cepat-cepat buat rawatan ataupun cepat-cepat kita kata buat pemulihan dalaman untuk nak tangkis balik kesan getah dia, darah yang terlampau pekat, peluh yang kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar, kadang-kadang berak sembelit, kadang-kadang kencing tak puas, kadang-kadang tangan dia jadi ketak dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ini yang nak berhenti, yang nak stop, insya-Allah kami ada solusi untuk nak bantu mereka di luar sana insya-Allah. Jadi tak kiralah, sebenarnya jangan malu nak buat perubatan ni, nak buat kita kata nak cari kesembuhan ni, jangan malu. Biasa bagi kita ni, orang di utara ni, ketum adalah biasa. Biasa, benda ni biasa. Sebab apa? Orang dulu-dulu pun minum biasa je, tak ada ketagih, tak ada ketak badan, tak ada macam ni. Tapi mai abad kita di hari ni, kita dah mula rasa salah cara yang kita minum tu. Jadi yang mana yang telah kita kata jauh nak patah balik dan mula nak berhenti ataupun sangkut. Contohnya macam ni. Ada seorang pakcik, dulu dia kencing manis yang tinggi, diabetes yang tinggi, kemudian dia minum ketum untuk rawat dia punya kencing manis. Izin Allah Ta'ala, insya-Allah lega. Kadar dia pun rendah dan sebagainya. Tapi ketum tak boleh tinggal. Ketum sehari sampai 2-3 bungkus. Bila tak ada ketum, lebih pada kencing manis yang dia sakit. Jadi insya-Allah kami ada sediakan satu solusi, jus penawar sangap ketum korek dan dadah untuk merawat balik getah-getah tu. Insya-Allah dia akan pulih macam biasa. Ketum pun boleh tinggal, kencing manis pun hilang. Itulah yang kami nak kongsi kepada anda insya-Allah. Jadi tolong share sebanyak mana mungkin insya-Allah. Malam ni kita ada sesi bertemu pelanggan secara live untuk nak bertanya khabar sahabat kita yang telah berhenti, bagaimana, apa perasaan dia, apa kita punya tabiat dia yang dia telah buang. Pasal apa? Orang yang berjaya ni orang yang buang tabiat lamanya. Jadi sedikit sebanyak bolehlah kita berkongsi kepada rakan-rakan kita dan kaum-kaum ibu di luar sana. Mungkin mereka ni tak tahu pun jenis-jenis steam, jenis batu, korek, air kuda dan sebagainya. Mereka ni tak tahu. Jadi kaum-kaum ibu, kita boleh nak kongsi kepada anda insya-Allah. Jadi ada apa-apa nak tanya ke ataupun sebarang persoalan, bolehlah WhatsApp nombor 0198835804. Okey, baik. Kita akan live semasa ke semasa berkenaan dengan apa kesan dia apabila kita minum ketum yang berlebihan dan kadar yang lama. Jadi apa fungsi untuk apa langkah untuk nak mencegahnya. Insya-Allah kami dalam ni memang
kepakaran kami memang membantu golongan yang ingin berhenti. Yang tak mau berhenti, kita tak mau berbicara. Teruskan. Dan kita perlu berdoa kepada mereka supaya dapat tahu bahawasanya aku ni bila nak berhenti, aku ni lama dah, aku ni dah mula sakit, benda yang aku tak pernah fikir dulu, tiba-tiba hari ni aku sakit. Jadi kita kena perbanyak berdoa kepada rakan-rakan kita supaya mereka dapat buat rawatan dengan keadaan selamat, cepat dan selamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan rawatan juz Haramain tak ambil panjang, lebih kurang dalam 2 tahun ke bawah kita ada step kita, 2 tahun ke atas kita ada step kita. Kita berhenti dalam keadaan boleh bekerja, kita berhenti dalam keadaan kurang sakit. Dan sakit tu sakit, tapi kurang sakit daripada asal. Macam tu insya-Allah. Jadi saya tak mau lebih panjang dan lebar, cuma petang ni kita santai-santai sahaja. Kita nak cari punca ketum, ubat atau sebaliknya. Di hari ni saya dah kongsi kepada tuan-tuan dan perempuan, ketum adalah ubat. Tapi di sebaliknya tu kita perlu diperbincangkan lebih secara halusan. Dan ini kita kata hukum hakamnya daripada segi zahirnya, daripada segi batinnya. Jadi banyak perkara yang perlu kita memperbaiki. InsyaAllah cukup sekadar tu. Tolong share video ni banyak-banyak. Tolong share. Tolonglah. Pasal apa? Banyak lagi rakan-rakan kita di luar sana yang nak berhenti masih mencari. Dia tak tahan, dia tak sanggup untuk nak kita kata berhenti tanpa bantuan apa-apa. Selain daripada bantuan kita kata daripada juz Haramain, dan kita ada juga menyediakan 10 teknik untuk bagaimana dia berhenti dalam keadaan cepat dan selamat, insya-Allah. Jadi kita bagi petua, kita bagi teknik kat depa, cuma buat rawatan di rumah sahaja. Dengan musim PKP ni seeloknya di rumah lah, sebab nak keluar pun pergerakan pun kita kata susah dan sebagainya. Jadi insya-Allah duduk di rumah sahaja pun boleh berhenti ketum, koroi dan dadah. Tapi yang pertama, diri itu mesti kehendak ataupun diri itu mesti nak. Kalau diri tak nak, bukan kata siapa yang boleh membantu, siapa-siapa pun tak boleh bantu. Tapi kalau dia datang daripada hati, dia nak berubah, dia nak berhenti, insya-Allah kami sambut dia dengan keadaan baik dan selamat, insya-Allah. Okey, cukup sekadar tu. Saya nak mohon maaf sekali lagi, dan maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya daripada kami di Zeng Alam Haramain, penawar sangap ketum, koroi dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.